والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشارح فصل 31. هذا معطوف على ما تقدم. ومعنى السمع الذي هو صفة لمولانا جل وعز هو معنى قائم بذاته ينكشف له بكل موجود سواء كان قديما كذاته أو حادثا كسائر الحوادث، وهو مذهب الشيخ أبي حسن الأشعري. ومعنى السمع الذي هو صفة bermula makna sama. Kita bicara sama dan basar. Bahagian sifat ma'ani, sifat wujudi. Diri sifat sendiri itu ada sungguh. Sampai kepada sama dan basar. Wa makna sam'i alladhi huwa sifatul li maulana jalla wa azza huwa maknan khabar. Bermula makna sama. Ini diri sama sendiri. Pasal kita pendengar. Kalau sama kita pendengar, bukan mendengar. Mendengar itu takluk. Pendengar itu apa dia? Satu sifat yang Tuhan bubuh di pantat lubang telinga, di bawah sekali, dalam. Satu benda bubuh di situ. Jadi benda tu duk tarik suara, bukan dengar dengan telinga lah. Mendengar dengan sifat pendengar. Sifat pendengar tu lah duk tarik suara mari. Itu hak kita. Jadi bukan dengar dengan telinga. Orang tuli ada telinga lah. Kalau dengar dengan telinga, tiap-tiap orang yang ada telinga boleh dengar. Tiba-tiba dia tu ada telinga, pasal apa tak dengar? Bukan dengar dengan telinga. Mendengar dengan sifat pendengar. Sifat pendengar duduk di mana? Fi maq'aris simah, di pantat lubang telinga, dalam kali. Kalau rusak ya tu, ada telinga pun tak dipakai dah. Jangan jekah. Itu sama kita. Sama Tuhan, makna yang berdiri di zat dia sudah, dia bukan ada telinga. Wa makna sam'i alladhi huwa sifatul li maulana jalla wa azza huwa makna. Ini benar wujudi. Qaim bi zatihi. Tumpang di zat Tuhan. Kalau kita ada pada lubang telinga. Kemudian guna apa? Yang kasyifu lahu bi kulli mawjud, yang kasyifu lahu bihi kulla mawjud, yang kasyifu lahu, mendengar, nyatalah baginya bagi Allah, bihi dengan dia, dengan itu makna sifat sama, kulla mawjudin, tiap-tiap benda yang ada. Tak hurai dah kemudian kulla mawjudin anit isam'i bih, anit isam'i kulla mawjudin, sangkut olehmu bagi sama akan tiap-tiap benda ada. Tak kira suara. Sawa'un kana mawjud. Sama ada benda mawjud tu qadiman. Kita letak jadi qadim. Dia dengar siap dulu lagi. Kazatihi. Ini wasifatihi. Masuk sekali lah. Au hadisan. Ataupun hak baru. Apa dia? Kasairil hawadis. Sampai sekalian benda makhluk, hawadis benda makhluk dia dengar semua. Wa huwa umum ta'aluk kedrat tu.
mazhab Syekh Abi Hasan Asy'ari. Lagu itulah. Adapun orang lain dah. Dia kata lagu nak sama Tuhan tu dengan suara saja. Lain pada tu tak boleh. Itu dhaif. Tengok sini. Wakilah tu muqabil. Muqabil bagi mazhab Syekh Abu Hasan Asy'ari. Wakilah dan dikata, ini berkata seorang ulama. Innama yata'allaqu bil aswati faqat. Hanya saja bertakluk ia sama dengan suara sahaja. Kaifa ma kana kadatil aswat. Betapa ada kelakuan suara terderah ke, pelan ke, tak kira lah. Itu qauluhu kaifa ma kana. Ai khafiyatan kana amla. Ke mana kaifa ma kana. Betapa ada ia suara. Seperti khafiyah, suara sembunyi, suara pelan. Kana amla atau suara derah, tak kira. Asal ada suara yang dia dengar. Itu untuk suara, itu dhaif. Itu dhaif. Lagi satu. Wa ma'nal basar. Dan bermula makna basar, pelihat. Basar makna pelihat, sama makna pendengar. Wa ma'nal basar fi haqqi ta'ala. Bermula makna basar pada hak. Apa hak? Hak itu zat. Hak. Fi haqqi ta'ala, fi zatihi ta'ala. Bermula makna basar, diri sifat pelihat. Yang ada ia pada zat Allah Ta'ala. Wa makna qaim bizati. Ialah makna, sifat ma'ni yang berdiri di zat Allah Ta'ala. Bizatihi, bizatillah al-aliyati. Dengan zatnya yang maha tinggi derajat. Yang kasyifu lahu, nyata bagi Allah. Bihi, dengan dia, dengan sama tadi ni, kulla mawjudin. Jadi, tak kira lah asal benda mawjud. Sawa'un kana mawjud qadiman atau hadisan. Sama dengan sama. Basar ni sama lah. Dengan sama. Basar, pelihat. Sama, pendengar. Pendengar, apa saja. Qadim kah? Kalau dengar benda qadim, bagi takluk sama tanjizi qadim. Kalau dengar benda hadis, takluk sama tanjizi hadis. Begitu juga basar. Dia melihat benda qadim, zat dia, takluk basar tanjizi qadim. Dan tengok pula benda baru, timbul baru, dia ada hak baru pula, tanjizi hadis. Dan ada lagi satu, cukup tiga. Apa dia? Solohi. Jadi dia ni tiga takluk. Sama pun tiga takluk. Solohi qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Basar pun tiga takluk. Solohi qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Faham itu? Tiga depan ni takluk dia. Habis. Yang kasyifu lahu, nyata dengan basar melihat, nyata dengan sama mendengar, nyata balik ke Tuhan. Nyata dengan basar melihat, nyata baliklah benar atau lagu mana. Dia tengok tu, mendengar, melihat dalam takluk dia. Kulla mawjudin, tiap-tiap benda yang wujudi, sawa'un kana hadisan atau qadiman. Tengok di dalam. Qauluhu fi haqqi ta'ala. Sama basar fi haqqi ta'ala. Fa'al fi sam'i, bermula alif lam pada sama. As-sam'u, ada alif lam. Alladhi huwa sifatu, sama yang ada sifat bagi Maulana Jawazah. Wa fil basar, dan alif lam pada al-basar. Was-sam'u wal basaru, ada alif lam. Fi haqqi ta'ala. Li mujarradi tafannun, semata-mata tafannun. Apa tafannun? Berbagai-bagai cakapan. Itu tafannun. Berbagai-bagai cakapan. Sak ubah gitu, sak ubah begini. Bukan ada tujuan apa. Dan bagi jangan jemu orang yang dengar. Orang bersyarah tu. Hatullah, tapi dia ubah gunung, dia ubah ni. Kalau dia kata hatullah, jadi orang jemu. Di mana tafannun. Berbagai-bagai cakapan, sak kata kelapa.
Saya ni kata nyok pula, tu lah. Bukan hal lain lah. Tapi pasal apa dia ubah-ubah lagu tu? Ubah tu supaya jangan jemu. Orang panggil tafannun, berbagai-bagai pada cakapan. Supaya jangan jemu. Ini adalah ilmu belaghah. Ai irtikaf. Apa makna li mujarradi tafannun? Ai irtikaf fanni. Fanniin. Jadi irtikaf fanni. Ai nak fannai ni. Kafannin, fannai ni. Ai nau'ai ni dua nau'. Minat ta'bir daripada ibarat. Sa'fi haqi ta'ala. Sa'ni fi apa nama ni? As-sam'i al-ilam. Sa'ni tak ada al-ilam. Sa'ada al-ilam. Sa'ada al-ilam. Boleh belakang. Waqtaradha bila bidhari. Dan memelihara ia dengan demikian itu sama fi haqi ta'ala. Nak memelihara daripada anil basar fi haqil hawadis. Nak jaga. Basar kita lain, basar Tuhan lain. Waqtaradha bila bidhari. Memelihara ia musaddiq bizalik dengan demikian itu fi haqi ta'ala. Pasal apa dia kata al basar fi haqi ta'ala. Nak jaga apa? Anil basar fi haqil hawadis. Daripada basar kita. Apa dia basar kita? Tu. Fa innal basar fi haqil hawadis quwwatun. Itu pelihat kita. Satu kuah, satu sifat. Bukan mata lah. Basar kita bukan mata. Dia kata melihat dengan mata dah. Melihat dengan sifat pelihat. Apa dia sifat pelihat? Kuwatun. Satu kekuatan. Satu sifat. Makhlukatun dijadikan dia. Fil asabataini. Pada dua urat. Al-mujawwafataini. Yang berongga. Dua urat yang berubah. Tatalaqayani. Bertemu dua urat tu. Fi muqaddamit tibak. Di hadapan otak. Dua urat yang berongga bertemu kedua urat itu di hadapan otak. Itulah pelihat kita. Summa taftariqani. Kemudian bercerai dua urat itu. Fata'addayani. Sampai keduanya ilal ainain kepada dua mata. Urat sampai ke mata. Itu sifat pelihat kita. Allati min jahatil yusra ilal ain. Urat yang sampai ke mata tu daripada pihak kiri sampai ke biji mata. Al-yumna, biji mata kanan. Wallati min jahatil yumna. Dan urat yang daripada pihak kanan ilal ain al-yusra kepada mata yang sebelah kiri. Wa talaqihima. Dan bertemulah kedua urat itu imma ala wajhit taqata. Ada kalanya atas wajah taqata. Potong memotong. Taqata. As-salibi. Potong memotong salib. Tak tahu salib. Palang. Salibul ahmar. Palang merah. Salib hakadha. Itu dia. Itu dia buat contoh. Itu sama. Basar kita. Urat lalu tu. Ni sini. Palang. Macam salib Yahudi. Palang. Hak ni. Hak sebelah ni mari sampai ke mata ni. Belah ni mari sampai sini. Sampai mata ni. Ubat dari sini. Maka nama dimak ni, otak kepala ni. Sifat ni. Bukan dengan mata lah. Bukan melihat dengan mata. Melihat dengan sifat melihat duduk di sini. Di dahi kita ni. Tengok orang buta ada mata lah. Jelek tak? Pasal orang tak nampak. Kalau tengok dengan mata. Ada mata jelek nampak. Ni tak nampak. Ni. Rusak ni. Itu pelihat kita. Ada yang ni tak jahanam tu elok mata tu nampak. Kalau rusak ni mata kelabu. Kadang tak nampak langsung. Itu hak kita. Bukan lihat dengan mata. Lihat dengan sifat pelihat yang duduk di atas mata di celah urat. Itu. Ala wajhit taqata as-salibi. Atas jalan, atas cara putus memotong taqata. As-salib. Palang. Itu di celah urat tu. Hakaza tu. Au ala hayatid dalain. Ataupun setengah kata atas kelakuan dalain, dua dal. Urat tu macam dua dal. Nanti. Zahru kullin. Belakang hak satu lagi. Fi zahril ukhra. Pada belakang satu lagi. Pelaga belakang. Macam mana? Hakaza. Tengok. Dua dal. Itu contoh dia buat. Urat di celah tu.
Pada mata sifat melihat dua celah tu, dia pelagar dua dal, dua huruf dal. Ada tu. Urat, dal tu urat. Dua dal tu urat lah. Macam dai, huruf dai, pelagar belakang. Melihat dua celah. Urat dua betul. Tadi dia kata buat salib. Ini bukan salib, dia kata dah betul. Tak ala kulihat, tak apalah. Jadi ada benda lah di sini ni. Dia selik je lah urat. Mari ke mata dia. Ini mari ke mata. Urat ni kalau benda tu rusak, ada mata tak pakai lah. Itu pihakina. Pihaki ta'ala tadi, dia kata lah. Makna yang ada di zat, sifat mani di zat dia. Dia bukan ada mata. Sudah kan? Faham? Tu. Basar kita bukan melihat dengan mata. Lihat dengan sifat melihat. Yang Tuhan selik masuk di celah urat. Ada yang kata, kalau nak pergi Jahannam, bakar besi. Bakar besi panas. Hidup merah besi, gangang masuk situ. Dia kering ni, buta mata. Kering. Ubat tu kering. Buta mata. Nak beri buta mata. Bakar besi, gangang situ. Dia kering ni. Kering ubat ni, mata buta. Ini, dah lihat terang. Basar kita duduk di situ. Bukan melihat dengan mata lah. Lihat dengan sifat perlihat. Tengok lagi. Wa anis sam'i pula. Sama pula apa dia? Sama kita. Nak kaya kita dulu. Basar kita duduk di celah urat. Atas dahi. Atas pada mata. Betul dahi tu. Kita baca bahasa ni. Itu basar. Wa anis sam'i atau anil basari. Wa anis sam'i, dan daripada wa taradza bidzalik anil basar, wa anis sam'i atau pada anil basar. Dan nak menjagakan daripada sama apa? Fi haqqil hawadis. Sama kita, haqqil hawadis sama pada zat baru. Fa innahu, maka bahawa sama kita ni kuwatun, satu sifat. Muda'atun, disimpan akan dia. Fil asabi, pada urat. Al-mafrush, yang terhampar. Urat yang terhampar fi maq'aris simah, di pantat lubang telinga. Itu dia. Sama kita duduk situ. Fi maq'aris simah. Apa maq'aris simah? Ai asfalihi. Arti di bawah. Bahasa Melayu kata di pantat lubang telinga. Bukan dengar dengan telinga lah. Dengan sifat pendengar, sifat pendengar tu duduk di dalam lubang telinga. Cuma murid pelita pecik lah. Terselek tersuluh dia. Ada bulat di dalam. Orang panggil anak telinga. Di dalam bulat. Duduk di urat tu. Urat mafrush hampar dia. Tak hampar begitu. Sifat pendengar kita. Dari situ. Bukan dengar dengan telinga dah. Kalau dengar dengan telinga, orang tuli ada telinga dah. Siapa tak dengar? Kalau dengar dengan telinga, tiap-tiap siapa ada telinga dengar. Dia ada telinga tapi tak dengar. Bukan dengar dengan telinga. Dengar dengan sifat pendengar yang duduk di pantat lubang telinga. Kalau nak pergi Jahannam, mana? Musepak pun dekat. Pecah pun kan. Tulis. Sepak pun kuat. Tumuk pun kuat. Bengang lubang telinga. Pecah pun kan. So sama kita duduk situ. Pi maq'aris simah, di pantat lubang telinga kita. Dengan sifat itulah duk tarik suara. Leh, tu. Kita baca lah. Wa ma'nal basari, bermula makna basar, diri basar, fi haqqi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, wa ma'nan qaim. Sifat makni yang tumpang dengan zat Allah yang maha tinggi. Yang kasyifulahu, nyatalah baginya bagi Allah. Dengan dia dengan itu sifat sama, sifat basar, tiap-tiap yang mawujud. Kita begitu juga. Boleh tengoklah. Kalau sifat basar tu ada, tak usah. Nampaklah benar ni. Kalau rusak yang tu, ada mata tak pakai. Sawa'un kana qadiman, sama ada ia melihat itu, benda tu, benda yang mawujud tadi ni. Yang qadim, zat dia. Sifat dia lihat. Au hadisan, ataupun hak baru, timur baru, dia tengok pula langit bumi.
Melihat dengan sifat melihat. Habis. Wa hadza bila khilaf. Wa hadza bermula ini qauluhu wa hadza ay ta'alluqil basar bima zukir. Ta'alluq basar dengan barang yang disebut. Apa bikulli mawjud? Bila khilaf. Tak ada khilaf. Setuju sama ulama. Sama dengan tiap-tiap nama. Wa hadza ay ta'alluqul basar bima zukir. Ta'alluq basar dengan barang yang disebut bikulli mawjud tadi ni. Bila khilaf baina a'immatin, dengan antara segala imam-imam, ulama-ulama, ketua-ketua, ketua ulama. Siapa dia? Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, semualah tak ada khilaf. Masalah basar tak ada khilaf. Boleh tengok belakang asal benda wujudi. Bi khilafis sam'i, bersalahan sama ada khilaf. Masalah dengar ada khilaf. Masalah basar tidak ada khilaf. Bi khilafis sam'i fa inna fihi fis sam'i khilafan. Ada khilaf. Kawan ni kata begini, kawan ni kata begini. Masalah sama. Fa khassahu ba'duhu, maka menentu akan dia akan sama itu setengah mereka itu bil aswat. Sama dengan suara. Boleh tak boleh? Basar semua benda wujud. Sama tak? Ditentu pada benda bersuara. Kama marrah. Habis. Wa ba'duhum, dan setengah mereka itu ulama bi kalamin nafsi, dengan kalam nafsi. Tu orang panggil kalimat nafsiyah. Ada apa kan wujudi itu. Itu. Tu. Tuhan lihat. Tu. Wabil masmu'at, dan benda yang didengar, wahiyal aswat, segala suara dia dengar. Itu khilaf. Ya, kata benda, bukan semua benda mawjud lah. Bukanlah semua benda mawjud. Ada pun basar tadi semua benda mawjud. Wa ibaratus Sa'di, bermula ibarat Sa'duddin Taftazani, ulama mengatakan muhtamilatu, boleh jadi disebutil khilaf basar aidan. Ada khilaf pada basar juga. Sa'duddin kata basar tu pun ada khilaf, bukan saya kata sama saja. Apa basar tu tengok benar tu ya. Ada setengah benar tak boleh tengok. Haisu qala, kerana berkata ya Sa'duddin, wa basaruhu muta'alliqun bil musarat, basar Tuhan menta'alluq benda yang boleh dilihat. Fayahtabilu anna muradahu al-musarat bin nisbati lana, maka boleh jadi ihtimal bahwasanya muradnya murad sa'at dengan musarat tu dengan sebelah lana. Apa dia? Wahiyal alwan, masalah. Wa yahtamilu anna al-murad bil musarat bin nisbati ta'ala wa hiya jami'ul mawjudat. Jadi ada khilaf maknanya. Tambah sore. Tak sama tidak ada khilaf. Dengar Allah. Basar sama tak ada khilaf, basar pun ada khilaf. Ikut Sa'duddin. Tadi dia kata tak ada khilaf. Kita ikut Sa'duddin dia kata ada khilaf. Wa makna al-muta'alliqani, bermula makna bertakluk keduanya sama, dan basar dengan sekalian mawjudan. Apa makna al-muta'alliqan? Wa makna al-muta'alliqani at-talibani, menutup kedua-duanya. Sama pun menutup, basar pun menutup. Menutup apa? Bil inkishaf, nak menerangkan, nak nyata li jami'il mawjudat, bagi sekalian benda yang mawjud. Menutup nak tahu dengan semua mawjudat. Jadi basar dia tutup nak tengok benda. Sama dia tutup nak dengar, mendengar. Itu bukan sifat. Itulah mana takluk. Basar melihat, tutup melihat, tengok perhati tengok. Jadi melihat itu bukan sifat, itu takluk. Begitu juga mendengar itu bukan sifat, takluk bagi pendengar, takluk bagi pelihat basar. Itu kita maklum dah dulu. Dia macam kedrak itulah. Walaisa sam'ullahi bi udhuni wala simakhin. Walaisa sam'ullah, bukanlah mendengar Allah Ta'ala. Sama dengan mana? Masdari.
Sama dengan mana masdar. Walaisa sam'ullah, bukanlah mendengar Allah Ta'ala itu bi'udhunin dengan telinga, wala simakhin dan lubang telinga. Kita mendengar dengan telinga, dengan wasitah lubang telinga. Tuhan tak ada lubang telinga, tidak ada telinga. Mendengar dengan apa? Mendengar sifat pendengar, sudahlah. Jadi walaisa basaruhu bihadaqatin, dan bukanlah melihat Allah Ta'ala itu bihadaqah. Apa hadaqah? Biji mata. Kita melihat dengan biji mata. Allah Ta'ala ada biji mata. Kita melihat dengan apa? Lihat dengan sifat pelihat, sudah. Kita sifat pelihat kena ada biji mata lagi. Wala ajfanin, dan tidak ada kelopak mata. Jadi ajfan kelopak. Kita ada mata, ada biji mata, ada kelopak mata. Tuhan bukan lagu itu. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada seumpama Allah Ta'ala sesuatu benar. Ini nak banding dengan kita tak boleh. Cuma etikanya Tuhan ada sama, ada basar. Sudah. Wa huwas sami'. Allah Ta'ala sangat mendengar. Dia ada sifat pendengar, dia dengarlah. Al-basir, sangat melihat. Pasal dia ada sifat melihat. Sudah dari Quran. Boleh. Jadi kesimpulan kita bicara apa? Sama dan basar. Ada pada Tuhan sama dan basar. Sifat ma'ani. Terjemah Melayu, sama pendengar, basar melihat. Itu saja. Kemudian dengar nanti apa? Apa saja benar ada. Itu muktamad. Tak ada khilaf. Dengar semua benar yang ada. Basar lihat semua. Kuat, kau yang kuat. Kau yang rajah Asy'ari. Dia lihat belakang, asal benda tu ada. Kita angin. Bukan kita nampak, angin tu benda wujudi. Tapi tak nampak kita. Allah Ta'ala nampak, asal benda wujudi. Habis. Kita pindah ulang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wal kalamul ladzi laisa biharfin wala sautin. Qauluhu al kalam taqaddama fi misli hadhihi al-ibarah. Telah lalu dah barang yang pada semua ini ibarat. Apa dia? Wal qudratu, al iradatu. Atau sana itu maksudnya wal kalam atau sana. Dia telah lalu. Apa dia? Sam'u wal basaru atau balik al qudratu. Summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani wa hiya al qudratu wal iradatu wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalam. Wal kalamu dan kalam sifat ma'ani juga. Kalam mana? Alladzi laisa biharfin wala sautin. Kalam yang bukan huruf dan yang bukan suara. Berarti dia datang karena lil ihtiraf. Nak ihtiraf, nak jaga. Kalam mana? Kalam yang bukan huruf, yang bukan suara. Dia kait lagu tu. Ini. Saya bukan nak dibayar di luar, ke ihtiraf, nak jaga. Wal kalam alladzi laisa biharfin wala sautin. Kalam Allah Ta'ala itu yang bukan huruf dan bukan suara. Adakah kalam huruf suara? Ada lah. Saya tu dia jaga lagu tu. Jaga hatu tu. Kalam huruf suara itu pun kalam juga. Itu orang panggil kalam lafzi. Huruf suara. Al-kalam huwal lafzul murakkabul mufidu bil wali. Al-kalam huwal lafzu. Kalam lafzi. Al-murakkabu al-mufidu bil wali. Kalam lafzi. Ini kalam ni bukan kalam lafzi. Kalam ismi. Apa dia? Sifat perkata. Kalam tu. Kalam berhuruf suara itu bukan sifat perkata. Itu kalam lafzi orang panggil. Berlafaz, ada huruf suara. Itu bukan sifat. Itu kalam dengan mana? Perkataan. Kalam kita ni perkata. Kita bicara. Kalam mana? Perkata. Bukan perkataan. Perkataan pun panggil Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Quran panggil kalam juga. Kalam apa tu? Bukan kalam sifat. Kalam muta'alaq bagi sifat.
Gitu. Ada satu lagi kalamuka hindana wahia musghiyatun dalam ilmu nahwu. Kalamuka hindan, berkata-kata engkau akan si Hindu, mu bercakap dengan Hindu. Hindu bercakap denganmu. Kamu bahasa segenap. Pasal mu duk cerita ke dia. Harap. Kalamuka hindan wahia musghiyatun. Berkata-kata akan dikau tu oleh hindan. Kau bercakap dengan dia, dia bercakap denganmu tu, itu menyukakan kau. Kalau apa? Berkata-kata. Jadi kita tahulah kalam tu ada perkata, ada berkata, ada perkataan. Ketiga-tiga tu nama kalam. Penting sekali. Pasal ni bayar. Pasal tu dilamakan ilmu tu ilmu kalam. Kerana bahasan kalam ni yang payah sekali. Perkata tu pun panggil kalam. Sifat kata kita ada di anak lidah. Berkata pun panggil kalam juga. Perkataan tu pun panggil kalam juga. Yang mana kodim? Kodim ke semua kan? Dia clear tu. Gitu. Kodim tu sifat kata. Kalam tu kodim. Berkata ni baru. Takluk dia. Perkataan keluar dari angin. Semua nama kalam. Lihat dulu. Kalam ada 3 macam. Perkata. Itu orang panggil kalam ismi. Kalam dengan makna berkata, itu orang panggil kalam masdari. Ada kertas itu kita buat dah itu. Bagi. Ada kita buat dah itu. Macam slide sifat tahu. Uraian kalam ni. Dia pergi putus tek esok dia. Besok satu sifat. Pergi putus tek dulu. Ada kertas kita buat. Itu masuk dalam simpan tu. Nak tulis itu banyak ni. Di kitab panjang. Ada 4 macam kalam. Kalam ismi berkata. Kalam masdari berkata-kata. Kalam mahasada bil masdar perkataan. Kalimat nafsiyah, kalam nafsi ada dalam buku. Kalam semua. 4 ni kodim semua. Kalam kodim. Bukan semua kodim, satu. Sebab kata Tuhan. Wal kalam alladhi laisa biharfin wala sautin. Kalam yang bukan dia huruf, bukan suara. Kalam bukan huruf, bukan suara ni orang panggil kalam ismi. Bahasa Arab. Iaitu perkata. Kalam yang bukan huruf, bukan suara ialah dinamakan perkata. Ialah dinamakan perkata. Orang panggil perkata bahasa kita kata perkata. Wal kalam laisa biharfin wala sautin. Dan sifat kalam yang bukan huruf dan bukan suara, itulah dinamakan perkata. Dan itulah dinamakan kalam ismi. Inilah yang qadim, yang ada pada zat Tuhan. Itu hak qadim yang ada pada zat Tuhan. Adapun kalam dengan makna berkata, adapun kalam dengan makna berkata-kata, adapun kalam dengan makna berkata-kata, itu bukannya sifat Tuhan. Itu bukannya sifat Tuhan. Hanya takluk bagi perkata. Adapun kalam dengan makna berkata-kata, bukannya sifat Tuhan. Hanya takluk bagi perkata. Dan adapun kalam dengan makna perkataan, dan adapun kalam dengan makna perkataan, itu muta'allaq bagi perkata.
Berkata qadim, sifat Tuhan. Berkata bukan qadim. Perkataan bukan qadim. Berkata itu ta'alluq. Perkataan itu muta'allaq. Yang qadimnya berkata. 3 tu saat ni. Tiga macam kalam. Berkata itu kalam ismi. Berkata itu nama masdari, kalam masdari. Perkataan itu ma hasala bil masdar, kalam. Dua tu tak qadim. Qadimnya perkata saja. Tengok hak kita dulu. Tidak payah apa. Kita ada sifat kata Tuhan beri kat kita. Duduk di mana? Yang kita boleh terwik perkataan ni. Duduk di anak lidah. Yang tengok bulat di halkon. Bulat. Ubat. Kita kata ubat lah satu benda. Dibuat dalam tu. Dengan hak ni lah dia terwik suara. Terwik huruf. Ini sifat perkataan. Boleh berkata. Berkata tu bukan sifat. Kerja tu. Mulut tu berkata, bercakap. Berkata, bercakap. Satu makna lah. Bila dia bercakap, terbaik tak? Cakap apa? Perkataan. Ini baru, duduk di angin. Kalam tu, al-lafzul murakkab, duduk di angin. Jadi, ini baru duduk dekat di angin. Kalam lafzi dia panggil. Berkata-kata tu kalam masdari. Cakap. Cakap dengan apa? Cakap dengan sifat perkata. Kalau tak ada yang tu, tengok orang bisu. Bukan bercakap dengan mulut. Bukan dengan gigi, dengan lidah. Orang bisu ada mulut tak? Ada lidah tak? Tapi pasal apa tak boleh? Ni, rusak dah ni. Itu kita nak tu. Okey, itu perkata kita. Itu benda yang Tuhan bagi. Buat nak lidah. Ada hak tu, boleh jalan. Tak ada hak tu, ada mulut, ada gigi pun tak boleh. Itu sifat perkata kita. Itu qadim. Kalau hak Tuhan tu qadim. Tuhan jangan kata ada mulut. Ada benda tu di dia sudahlah. Jadi, ya tu dia kata. Bila dia berkata jadi Quran, Taurat, Zabur, Injil. Itu dalil kata dia ada sifat kata tak bisu. Jadi hak ni tak ada huruf suara. Hak kita pun tak ada huruf suara ni. Sifat kata kita tu bukan ada huruf suara. Yang huruf suara ni perkataan. Itu baik huruf suara. Hak Tuhan pun macam tu juga. Itu baik perkataan. Dia bercakap dengan Nabi Musa bergiam-giam. Itu baik perkataan. Boleh. Tapi yang muskil. Tu syair. Kalamun qadimul la yumallu sama'u. Ini ke mana? Kalamun qadimul la yumallu sama'u. Kalam yang qadim itu tak jemu mendengar. Apa kalam yang qadim? Sebab kata lah. Boleh dengar. Ada suara. Dia buat mana? Pandai dia baca sangat. Nak buat syair. Kalam koding, kalam kita pun tak boleh. Tak ada huruf suara. Yang huruf suara ni kalam baharu. Perkataan yang baharu dah. Lidah dah. Ni kata kalam kodim itu tak jemu mendengar. Kalam kodim sifat kata. Boleh dengar. Dia kemudian jawab. Kalamun qadimul la yumallu sama'u. Kalam yang qadim itu tak jemu mendengar. Tak puas nak mendengar. Dia nak dengar situlah. Apa kalam qadim? Sifat kata. Sifat kata hak kita pun tak boleh dengar. Jangan hak Tuhan. Satu sifat nak akan ada suruh suara benar tu. Yang tak jemu mendengar tu Quran tu. Quran tu qadim. Kalam qadim tu maksud Quran tu lah. Kalamun qadimul la yumallu kalam yang qadim tak jemu mendengar. Apa kalam yang qadim? Quran. Tak jemu mendengar. Pada dengar nak dengar Quran. Qadim itu Quran tu. Tu. Dia cap kertas putih-putih tu qadim. Berhenti welok. Saya tanya hak tu orang ke mana. Jawabnya kata maksud dengan kalam qadim
kalam yang hasil daripada kalam yang perkataan yang hasil daripada kalam yang perkataan yang hasil daripada kalam kodim tu, Quran tu. Kalam kodim nak dengar lagu mana? Perkataan yang hasil terbit daripada kalam kodim, bila Tuhan cakap terbit dah. Dia ni bukan kodim. Boleh? Kalau katanya kita, tu mu faham lagu mana? Kalam kodim tak jemu dengar. Kalam kodim boleh dengar. Kita baru ni pun tak boleh dengar. Tu kalam kodim tak jemu. Maksudnya bukan lagu tu. Jangan betul lagu tu. Takwil dah sikit. Kalam kodim perkara yang hasil daripada kalam kodim Quran. Hasil daripada kalam tak jemu dengar. Bukan kalam kodim sendiri tu. Quran yang terbit mari daripada kalam yang kodim tu. Tak jemu dengar. Tak puas-puas nak dengar situ. Kalam kodim tak boleh dengar. Kalam kita baru tak boleh dengar. Kalam sifat kata tak boleh. Lihat, arti yang kita gaduh tu apa? Kita jauhi. Ke-13 kalam artinya sedia berkata-kata Allah Ta'ala. Sedia berkata-kata. Itu sifat Tuhan. Betul? Berkata-kata itu sifat kata. Nampak tak? Ke-13 kalam artinya sedia berkata-kata. Apa makna sedia berkata-kata? Sedia duk cakap tak berhenti. Boleh terima? Tuhan tu dah bercakap puru-puru tak berhenti. Padahal yang kata orang gila pun berhenti kat. Makan nasi. Nak pegang kecil ni. Ni pun Tuhan gila dia. Dia kata puru-puru tak berhenti. Nampak tak? Bukan sedia berkata-kata, sedia sifat berkata. Yang sedia tu berkata-kata bukan sedia apa ya izqala wa ketika dan ketika. Wa izqala Allah ketika berkata. Ini ketika berkata, ada ketika ada pun yang kena pro itu dah. Jadi betul kita kena ubah. Ke-13 kalam artinya sedia sifat berkata, ada sedia di dia. Berkata ikut suka dia. Bila nak cakap, dia bercakap. Bila nak berhenti, dia berhenti. Baru jelas. Pasal tu kena bina. Ke-13 kalam dengan makna perkata, bukan berkata-kata. Berkata-kata bukan sifat takluk dia. Apabila ada sifat berkata, bercakap. Itu takluk bagi perkata. Bila bercakap, terbit perkataan. Itu muta'alak dia. Lagu tu. Ya, pergilah. Kalau tidak ada mesyikir sampai bila ada mesyikir. Tak habis. Tu kita duduk tengah ada tali jaset. Ada mana rakam. Tunggu. Kata Tuhan kita ada satu sifat berkata-kata. Ada pada dia sifat berkata-kata. Berkata-kata tu sifat kata. Bercanggah dengan takrif. Perkata tu kalam tu sifatun qadimatun mawjudatun. Sifat yang qadim yang wujudi. Berkata bukan wujudi, amrun itibari. Lama ni semua wujudi. Berkata tu wujudi. Itu salah dah. Tak betul dah. Dia kena ubah. Kata tu bukan wujudi, benar amrun itibari. Kalau kita apa dia berkata? Menguat mulut. Bukan mulut tu wujudi. Bergerak. Akuan al-arba'ah. Wujudi. Bukan wujudi. Okay. Menguat mulut tu bukan wujud dia. Menguat mulut tu perkataan. Itu baik perkataan. Berkata tu sifat, bukan sifat. Yang sifat berkata. Boleh lah? Ingatkan. Sifat lah. Ada kita tulis. Tu step. Sifat tu. Itu Helmi bagi. Tu step tu taruh satu. Pelekap satu di kitab. Ini dalam Ramadan ni pun ada. Syekh Ramadan Afandi. Mana ada kitab lah ni. Saya pun cari kata. Ada yang kata mungkin boleh pergi cari di Madinah. Ini tak lama. Ada jual. Awal dulu. Lama dulu sini. Lama dulu. Kalau tak ada jual. Tak ada kitab. Di sini semua dia kata. Dia terang lah. Kalam nafsi, kalam apa nama ni, kalam ismi, kalam masdari, kalimat nafsaniyah. Siapa lagi kata kita baca? Dia berjanggah. Baca dulu.
Kita urai lagi. Ulang-ulang baca ni. Bitahqiq wa la kalam. Itu dalam jahrah. Wa nazihil Qur'ana ay kalama anil hudus pula dah. Wa nazihil Qur'an, bersih olehmu akan Quran itu anil hudus, daripada baharu. Jangan kata Quran baharu. Ai kalamah, Quran kalamah. Sifat kata tu nama Quran juga. Pula dah. Ini yang payah ni, itu kata ilmu kalam payah. Sifat kata tu nama Quran, Quran qadim. Quran baharu tu dua Quran. Ini Quran baharu tu, Quran qadim ni. Tadi boleh tu, kena tak mutakwil atau apa. Kalam qadim mulai malus tapi dia tak ada huruf. Itu Quran qadim. Quran juga wa nazihil Quran ay anil hudus. Bersih olehmu Quran tu ay kalamahu. Quran sifat kata, bersih daripada baru. Jangan kata baru, kata qadim. Bukan Quran ni. Quran sifat kata tu nama Quran juga. Itu Imam Ahmad bin Hanbal yang nak bunuh dia, kata. Dia kata Quran qadim, raja kata jangan kata Quran qadim. Kata Quran baru. Lawan dengan raja. Raja ambil kata takak Imam Ahmad. Pukul, putus tali seluar dia, jatuh dia pakai jubah. Tangan mari di langit, suara tangan emas. Lalu angkat keramat Imam Ahmad, angkat tali seluar dia, ikat balik. Imam Ahmad bin Hanbal gaduh dengan raja di Baghdad. Jadi di Baghdad tu tempat ulama situ lah. Gaduh masalah Quran saja. Imam Ahmad kata Quran qadim, raja kata Quran baru. Imam Ahmad yang kata Quran qadim maksud hak tu. Betul lah tu sifat kata tu nama Quran juga, Quran qadim. Hak ni, Quran ni baru, raja minta hak ni. Akhir-akhir nak bunuh. Lalu mana? Raja terpaksa. Dia kata tak kata qadim, tak kata Quran baru, dia nak bunuh. Tangkap. Lagu mana Imam Ahmad? Nak pegang pedang nak kacau nak. Dia kata tuanku, Quran, Taurat, Zabur, Injil, empat ni baru, bukan qadim. 4 jari dia tu. Dia cakap dia, 4 ni baru, kena juga. Dia kata 4 tak apa lah, dia kata baru sudah. Dia cakap dia. Dia kata 4 ni bukan 4 no, Quran, Taurat, Zabur, Injil, 4 ni baru ni. Dia kata baru sudah lah. 4. Jangan suruh kata Quran qadim, dia kata 4 ni Quran, dia baca 4 jari ni maksud dia. Ada pun. Ini jadi masalah ni maksud penting sekali. Ingatlah kita baca lagi. Wal kalamu allazi laisa biharfin wala sautin. Bermula dan kalam yang bukan huruf, bukan suara. Itu sifat Tuhan. Adapun kalam huruf suara itu bukan sifat. Muta'alaq dia. Itu jadi Quran tu, huruf suara tu Quran tu. Itu huruf suara. Kalam juga tu pun. Al-Quran kalamullah. Kalamullah. Kalam nafsani apa? Kalam nafsani. Kalam nafsani itu kalimat nafsaniyah wahatu. Ada nanti. Innamal kalam fil fu'ad dalilah. Al-kalam fil fu'ad. Kalam juga ada pun. 4. Nama kalam mereka. Amanah qadim. Satu je. Sebab kata je. Lain semua tu baru. Kalimat nafsiah dia panggil. Nanti kita urai lagi kata. Baca dulu. Sikit dulu. Wal kalamu alladhi laisa biharfin wala sautin. Dan kalam yang bukan huruf dan bukan suara. Wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu minal muta'allaqat. Dan bertakluk ia dengan benda yang bertakluk dengan dia oleh ilmu. Dia ikut kah ilmu lah. Ilmu tuju ke mana, dia pun tuju ke tu juga. Sama dengan ilmu. Jadi, wa yata'allaqu dan bertakluk ia kalam. Apa makna takluk kalam? Berkata-kata, bercakap. Kalam berkata-kata Allah Ta'ala. Wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu minal muta'allaqat. Dan bertakluk ia kalam dengan barang yang bertakluk dengan dia oleh ilmu. Apa dia barangnya? Minal muta'allaqat, daripada segala tempat takluk yang 3. Al-wajibat, wal jaizat,
wal mustahilat. Tulis semua. Tulis dulu. Ada kertas, bawa kertas ke tepi. Tulis. Sifat ma'ni. Esok payah. Sifat ma'ni yang 7. Ambil dimula lagi. Sifat ma'ni yang 7 itu buat nombor 1 kodrat. Artinya berkuasa. Kodrat artinya berkuasa. Adapun kuasa itu takluk bagi kodrat. Dan kekuasaan itu muta'allaq bagi sifat kodrat. Bahasa satu-satu lagi tu. Esok dia katanya apa makna takluk kodrat? Kuasa. Apa makna kodrat? Berkuasa. Apa dia takluk dia? Kekuasaan. Berkuasa, kuasa, kekuasaan. Nama kodrat belakang. Ketiga-tiga itu nama kodrat. Tapi yang kodenya berkuasa. Satu dah. Nombor 1 kodrat. Artinya berkuasa. Itu sifat nah, ingat. Adapun takluknya kuasa. Adapun kuasa itu takluk dia. Kuasa dengan apa? Kuasa dengan kodrat. Apa kuasa itu kodrat? Kuasa itu takluk dia. Bila dia kuasa, dia buat benar. Ini kekuasaan. Ini muta'allaq. Kekuasaan dia. Nombor 2 pula. Iradah. Berkehendak. Iradah berkehendak. Takluknya ialah berkehendak. Berkehendak, takluknya berkehendak. Dan muta'allaqnya kehendakan. Muta'allaq dia kehendakan. Yang ini benar yang Tuhan kehendak. Abu boleh beza tu. Senang. Boleh tahu. Bisa mudah fikir ni kita. Kodrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Kodrat tu sifat dia tu perkuasa. Kuasa ni bukan sifat. Takluk bagi perkuasa. Bila ada kuasa, kuasa. Kekuasaan tu benar. Kekuasaan tu benar yang ditakluk. Yang kedua pula iradat. Sifat dia berkehendak. Takluk dia berkehendak. Benar tu kehendakkan Tuhan. Ilmu pula. Ilmu. Pengetahuan. Itu sifat tu. Adapun mengetahui, takluk dia. Mengetahui itu takluk dia. Mengetahui dengan apa? Mengetahui dengan pengetahuan. Sifat ilmu, pengetahuan. Dengan pengetahuan boleh mengetahui. Mengetahui itu tahu. Dan muta'allaqnya itu ketahuan. Ketahuan. Benar-benar yang dia tahu. Pengetahuan, mengetahui, ketahuan. Muta'allaq itu ketahuan benar dia tahu. Ketahuan Tuhan. Boleh 3 dah. Yang keempat, kodrat, iradat, ilmu, sama. Pendengar. Adapun mendengar itu takluk. Adapun mendengar itu takluknya. Dan kedengaran itu muta'allaqnya. Kedengaran benar-benar yang dia dengar. Itu muta'allaq.
Lagi basar, perlihat. Adapun melihat itu ta'alluq. Muta'allaqnya kelihatan. Kelihatan benar-benar yang dia lihat. Lagi hayat, berhidup. Adapun hidup itu samarahnya, dia tak tahu, kena panggil samarah lah. Adapun hidup itu ialah samarahnya, samaratul hayat, hidup. Dia tak panggil takluk, dia pasal sifat tak bertakluk. Dia panggil samarah, jasa dia. Rupalah. Nah, lagi satu, kalam. Berkata. Kalam berkata. Adapun berkata-kata itu takluknya. Adapun berkata-kata itu takluknya. Adapun berkata-kata itu takluknya. Muta'allaqnya ialah perkataan. Muta'allaq dia perkataan. Bila berkata tu baik perkataan. Boleh beza, perhati. Fikir. Berkata, berkehendak, pendengar, perlihat, itu berhidup, berkata. Itu apa dah? Lipat. Ada apa dah? Berkata, perlihat, berhidup, pendengar, berkuasa, berkehendak. Itu sifat, itu qadim itu, wujudi itu. Itu sifat itu semua wujudi. Sifat mani semua wujudi. Adapun berkata, berkehendak, berkuasa, ini amrun i'tibari. Boleh. Semua orang i'tibari. Sambung tadi, tulis tadi. Dan sekalian takluk sifat mani itu, dan sekalian takluk sifat ma'ni itu bukannya perkara wujudi. Dan sekalian sifat, dan sekalian tempat takluk, dan sekalian tempat takluk sifat ma'ni itu tak kenal. Dan sekalian takluk sifat mani itu bukannya wujudi, hanya amrun i'tibari kesemuanya. Takluk sifat mani itu semua amrun i'tibari, bukan wujudi. Amrun i'tibari kesemuanya, bukannya wujudi dan bukannya qadim. Bukannya wujudi, takluk. Dan takluk sifat mani itu bukannya wujudi sudah. Yang kata qadim ada takluk tanzih qadim. Benar bukan wujudi. Yang wujudi itu sifat mani saja. Bagi boleh beza lah kata. Antara sifat dengan takluk dengan muta'allaq. Cuma hayat saja. Tak ada, dia tak takluk. Kalau katanya apa makna takluk ilmu? Takluk ilmu mana mengetahui. Mengetahui dengan apa? Sifat pengetahuan. Pengetahuan itu sifat. Apa mana takluk basar? Melihat. Melihat dengan apa? Dengan perlihat. Apa mana takluk sama? Mendengar. Mendengar dengan apa? Dengan pendengar. Tak ada apa. Itu takluk. Ada apa? Pendengar, perlihat ni sifat.
Boleh beza. Esok katanya apa makna ta'alluq kalam? Ta'alluq kalam berkata-kata. Itu ta'alluq kalam. Berkata dengan apa? Bercakap. Bercakap dengan apa? Bercakap dengan sifat berkata tu. Boleh. Dia lah tu. Ta'alluq boleh beza sifat dengan ta'alluq. Dia kata hatullah. Ke-11, ke-9 sama artinya melihat Allah Ta'ala. Tak betul. Melihat tu bukan sifat dia. Melihat tu. Jika ada sifat melihat, boleh melihat. Melihat yang berintibari ya. Itu kerana sifat wujudi. Itu kena pindah terjemah. Tepat tu. Boleh tahu hal wujud. Boleh beza. Dia katanya apa makna ta'alluq? Apa nama ni? Ta'alluq kodrat. Apa makna ta'alluq kodrat? Ta'alluq kodrat kuasa. Kuasa dengan apa? Dia. Kalam nafsani tak qadim apa? Kalam nafsani bukan qadim. Tak qadim. Amrun itibari. Kalam nafsani tak amrun itibari. Bila ada kalam ni, kalam nafsi ni, kalam nafsani itu kena ada. Ada sifat kata ni, mesti ada kalam nafsani. Itu ta'alluq tanjizi qadim. Kalam. Kalimat nafsaniyah tu. Itu ta'alluq tanjizi qadim bagi kalam. Lagi kita kata kita urai. Ambil hadis dulu. Bisa kita urai. Ini panjang, boleh kelas boleh. Ini dalam ni ada semua. Semua ada. Ramadan Afandi, Syekh Ramadan. Waduh. Tak ada payah ada tu bahasa tu lagi tu Baharul Kalam. Itu diterang. Semua ada. Kita bab kalam. Payah. Keliru tu. Allah Ta'ala ada satu sifat kalam. Apa dia? Sifat berkata-kata. Bukan sifat. Kalau gitu hak mana sifat? Berkata tu. Ni, kita duduk di anak lidah ni. Bukan ada huruf suara. Dengan sifat berkata bercakap. Itu baik perkataan. Berkata tu bercakap. Itu ta'alluq kerja dia. Kodrat, apa ta'alluq kodrat? Kuasa buat kerja dia. Apa ta'ala sama mendengar? Apa bahasa melihat? Apa kalam berkata? Itu ta'alluq dia. Dia nak pendengar, melihat, berkata. Boleh beza. Lagi. Wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihi al-ilmu minal muta'allaqah. Dan bertakluk ia kalam itu dengan benar yang bertakluk dengan dia ilmu. Ilmu takluk ada berapa? Dia pun lagu tu juga. Ikut salaran tu lah. Apa dia takluk ilmu? Takluk pada benda wajib, takluk pada benda mustahil, takluk pada harus. Kalam pun lagu tu juga. Takluk benda wajib, benda mustahil, benda harus. Apa makna takluk ilmu pada benda wajib? Apa makna ta'alluq ilmu pada benda wajib? Apa makna ta'alluq ilmu pada benda wajib? Tak saat ni kita tulis begini. Ta'alluq ilmu pada mengetahui. Mengetahui dengan pengetahuan. Apa makna ta'alluq ilmu pada benda wajib? Tuhan mengetahui. Tuhan tahu zat dia, sifat dia. Kalau ilmu pada benda wajib, kalau ilmu mana mengetahui, kalau kedrat mana kuasa, kalau iradah mana berkehendak. Tengok sifat dia lah. Tak jenis apa? Kalau kalam, kalam berkata adalah kerja dia. Kalau kalam, kalau ilmu mengetahui benda wajib, zat dia, benda mustahil semua dia tahu. Kalau kalam benda wajib, bukan mana pun sebab tak ilmu tu, kalau kalam benda wajib, dia bercakap, dia berkata. Kerana berkata tu takluk. Berkata-kata tu tak kalam. Berkata apa? Berkata benda wajib, dia cerita zat dia. Dia berkata buat makhluk. Dia bercerita pula buat ni. Kalau kalam. Berkata-kata nak bagi orang faham. Berkata benda wajib pun dia kata. Iaitu, Qul huwallahu ahad. Dia kata dalam Quran. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Dia kata ada, cerita hal dia. Dia tu benda wajib, dia berkata tu takluk. Kalau benda mustahil lagu, walam yakul lahu syarikun, tidak ada bagi dia syarik mustahil lah. Dia berkata cerita, ada benda mustahil. Kalau benda harus,
Wa khalaqas samawati wal ardi. Allah Ta'ala menjadikan langit bumi benar harus. Dia tak bisu, dia boleh berkata. Dia kata ada tanpa. Dia kata cerita hadiah. Dia cerita benda mustahil. Dia cerita benda yang harus. Berkata-kata, cerita, berkata-kata. Royak. Tak berhenti. Kalau kalam. Itu payah tu. Orang kata yang apa mana takluk ilmu dengan benda wajib. Takluk ilmu mengetahui. Takluk sama mendengar. Takluk basar melihat. Apa mana takluk basar pada benda yang wujudi? Mana takluk basar benda wujudi, tiap benda wujudi dia tengok, dia lihat. Lihat dengan apa? Lihat dengan sifat lihat. Lagi boleh beza tu. Saya dah bingung itu. Bilpah tu. Tiga perkara tu. Tapi boleh beza antara sifat takluk muta'alaq. Kalau sifat ni lagu ni. Takluk kerja dia lagu ni. Kalau sifat basar kerja nak tengok, melihat. Kalau sifat basar kerja sama, untuk nak dengar. Kerja kalam untuk nak bercakap, bergerti, berkata-kata. Kerja ilmu untuk nak tahu. Itu pasal kita terima hari tu. Qadrat berkuasa, takluk dia berkuasa. Iradat berkehendak, takluk berkehendak. Dia berkehendak hak ni, itu takluk lagi. Sama pendengar, takluk dia mendengar. Basar melihat, takluk dia melihat. Kalam berkata, takluk dia berkata-kata. Lihat, dah pelan fikir. Jelas elok tarik, cekang sikit ilmu tarik. Banyak orang tak reti. Tarik ni banyak orang tak reti. Di Mekah baru ada keliru. Gaduh sedia masalah tarik. Jarang-jarang. Mana ada kita mengaji tu pakar sekali pakar habis pakar itu. Pada ini kalau buat tauhid ya. Ada seorang di sini. Haji Sa'ad. Orang panggil Haji Sa'ad Mergol. Di kampung dekat dengan para dengar. Haji Sa'ad Mergol. Tak ada dia kata atas dunia ni. Nak alih pada apa itu kata. Tak ada dia kata atas dunia ni. Nak alih tauhid pada lebih pada payah tak ada. Haji Sa'ad Mergol. Mati lah. Dia tu kerabat. Dia naik bas. Itu masa budak-budak sekolah. Budak-budak sekolah dia tumpah balik. Dia pergi depan nak balik. Kereta tak ada. Bas budak-budak sekolah. Budak-budak sekolah. Sampai kat masjid dia nanti saya tidak buat. Aku nak sembahyang asal. Budak-budak marah kan. Nak pergi cepat. Dia tumpah bas kami tu pun. Dia pergi sembahyang asal. Budak kata jom. Tinggal. Saya tak. Kereta tak makan. Tak hidup. Kereta tak hidup. Dia abad nak pergi lah. Nanti dia sudah mayat sana pun tak hidup. Tak kata itu bunyi pun hidup lagi. Keramat lah tu. Tak boleh pergi kereta. Dia sudah semayang. Dia wirid mudah-mudahan duduk ya lah kereta. Marah kata dia marah. Tak mau jalan. Nak jalan mana lagi. Tak hidup. Itu kata Haji Sa'ad. Dia kata tak ada lah. Tak ada dunia ni. Alih pada kalau ilmu tauhid ni. Ayah nak lawan dia. Bercekang kita ni. Boleh ilmu tauhid ni bertuah lah. Dada kita lapang. Kita sembang tu pun kerti dah. Bang ke temu waktu baik kita kerti dah. Membuka mulut waktu baik kita kerti dah. Tapi dia tak tahu ilmu tauhid. Penting ilmu tauhid. Orang buka mulut nak cakap ilmu tauhid, akidah, bang akidah, kita kerti dia ni tak kerti. Kan dia tak kerti. Ngaji boleh. Kan banyak anak sana. Yang payah sekali ilmu fiqh tu. Payah. Tauhid ni rajin mikir. Pada yang kata rajin fikir je. Kita mikir rajin. Nampak? Wa yata'allaku bima yata'allaku bihil ilmu minal muta'allaq. Dan bertakluk ia kalam itu dengan benda yang bertakluk dengan dia oleh ilmu. Daripada segala tempat takluk. Ilmu takluk apa? Ilmu takluk pada wajib. Apa makna ilmu takluk pada wajib? Mengetahui. Ilmu anda mengetahui. Pengetahuan, takluknya mengetahui. Dia tahu benda wajib, zat dia. Takluk kalam benda-benda wajib, bukan makna mengetahui. Takluk kalam benda wajib, dia cerita, dia bercakap. Cerita benda wajib, zat dia. Tengok ada sifat lah. Sifat ni jenis ni, takluk lagu ni. Sifat ni jenis ni, takluk lagu ni. Boleh? Takluk sama, mendengar. Takluk basar, melihat. Takluk kalam berkata-kata.
cerita, bercakap cerita. Apa yang ilmu takluk dia taklukkan tu lah juga. Qala syarih hadza aidan ma'tufun ala ma taqaddam. Hadza al-kalam. Aidan juga kalam ni juga ma'tufun diatafkan dia ala ma taqaddam, atas barang yang telah lalu. Apa dia? Al-qudratu wal iradatu. Wa huwa kalam akhiru sifatil ma'ani. Akhir bagi sifat ma'ani. Penghujung sifat ma'ani kalam. Sifat ma'ani 7. Qala syarih wa hadza bermula ini kalam aidan juga. Sepahanulah juga sama kasar ma'tufun di'atafkan dia ala ma taqaddam, atas barang yang telah lalu. Apa dia ma taqaddam? Al-qudratu wal iradatu. Atau balik sanalah. Itu nak cerita tu. Wa huwa kalam akhiru sifatul ma'ani. Akhir bagi sifat ma'ani. Sifat ma'ani berapa? 7. Mana dia? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 3. Jadi, itu sifat ma'ani. Apa mana sifat ma'ani? Apa mana sifat ma'ani? Saya tanya mula. Sifat ma'ani sifat yang ada diri dia tu. Jangan lupa. Sifat ma'ani sifat yang ada sungguh. Ada sifat tak ada benar. Diri dia sendiri tu ada. Ni, tunjuk ni. Tu kuning tu ada tak? Tak nampak tu kuning. Tu sifat ma'ani tu kuning tu. Tapi hak kita dia panggil Arab, macam ada tadi Arab. Kita pun ada kodrat, ada iradat, ada sama, ada basar, ada. Kita tu benda wujudi belakang ada. Tutupan izat kita ni. Ada guna masing-masing. Sama guna nak dengar, basar guna nak lihat, kalam guna nak cakap. Sifat mani, ingat saya tadi apa sifat mani? Sifat mani sifat yang wujudi. Apa itu wujudi? Benar sifat sendiri itu ada sungguh. Diri sifat sendiri itu bukan kira saja. Macam kerah ni, kerah di batu ni ada tak kerah? Itu sifat mani itu. Kerah putih, hitam, hijau semua ni sifat mani. Hak baru dia panggil Arab. Pasal jirim dia tupan di jirim. Sifat mani Tuhan tu jangan kata Arab lah. Kita sifat sudah lah. Pasal zat Tuhan tu bukan jirim. Diri Tuhan sendiri, sifat tu tupan di musuh di diri Tuhan tu lah. Tapi bukan dia sifat. Zat Tuhan itu bukan jirim. Kalau gitu nak panggil apa? Nak panggil Arab tak boleh. Arab dia tumpang pada jirim. Batu ni jirim. Kalau itu sifat mani Tuhan tumpang di zat dia. Kodrat ada pada zat dia. Iradat ada pada zat dia. Sudah. Kemudian guna kodrat apa? Kalau kita nak buat kerja. Tak ada kodrat tak boleh jadi ni. Sebab tak ada kodrat pada Tuhan. Tak boleh jadi makhluk ni. Kodrat. Takluk dia kuasa. Kuasa. Iradat guna apa? Nak dengar. Nak menentu iradat. Sama nak dengar, basar nak lihat. Sifat mani diri dia tu ada. Diri sifat tu ada. Bukan kiraannya. Ada segang tu bukan ada sifat, kata sifat saja. Benar tak ada pun. Jaki dan bakal kan ada benar. Sifat Tuhan juga tu. Sifat Tuhan juga tapi dia tak ada benar. Kiraan saja. Ada pun sampai ni kodrat irani sifat tu wujud. Itu kata sifat mani, ingatnya lupa. Dia diri sifat tu ada. Dia tumpang ni musuh. Musuh tu pun benda wujudi, dia pun wujudi. Sama-sama. Macam cabai. Pedas tu tumpang ni cabai. Pedas tu wujudi. Boleh dapat dengan lidah. Manis masin tu wujudi dia tu. Dapat dengan hawasul khamsah. Dia tumpang di garam, dia tumpang di gula. Itu kata sifat wujudi. Jadi sifat mani itu sifat wujudi. Ada sungguh. Di mana dia zat Tuhan? 7. Hak 20 tu 7 tu yang wujudi. Lain itu bukan dia. Yang wujudi. Kiraan dia. Boleh. Wa huwa akhiru sifatil ma'ani. Dan dialah kalam itulah akhir bagi sifat ma'ani. Sifat wujudi.
Apa? Minta baca di qauluhu minal muta'allaqat situ. Mana? Qauluhu minal muta'allaqat Oh kata. dalam Minal muta'allaqah. Ha? ya. Qauluhu minal muta'allaqah. Bi fathillah. Takut baca muta'alliqat. Muta'alliqat lain. Muta'allaqat lain. Bi fathillah. Wahiyah muta'allaqah. Kullu wajibin